Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang mengikuti live Facebook UBK Semusin dalam program orientasi murid tingkatan 1 dan peralihan pada hari ini. Cikgu pasti di sini mungkin ada juga para ibu bapa dan penjaga yang turut bersama dalam program hari ini. Welcome to SMK Engku Hussein. Selamat datang ke Sekolah Menengah Kebangsaan Engku Hussein. Saya Cikgu Siti Kamisa, Guru Bimbingan dan Kaunseling yang akan membawa anda mengenali sekolah dengan lebih dekat. Baiklah, hari ini cikgu akan membawa para pelajar untuk melihat dan mengenali barisan para pentadbir dan kawasan sekolah secara maya. Untuk melihat secara realiti, apabila anda sudah boleh ke sekolah nanti, anda bolehlah melihat dan mengenali guru-guru dan melihat bangunan sekolah dengan lebih dekat. Buat masa ini, kita lihat dahulu slide yang disediakan. Syarta Organisasi Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah Sesi 2021 diketuai oleh Encik Abdul Ghaffar bin Kunci Muhammad, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Engku Hussein, Penolong Kanan Pentadbiran Puan Saripah binti Samsudin, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Puan Asnah binti Syafi'i, Penolong Kanan Co-Curriculum Puan Nur Latifah binti Mat Syarif, Penolong Kanan Petang Puan Manisa binti Rahmat, Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa Puan Musalmah Wati binti Abdul Mubin, Guru Kanan Mata Pelajaran Kemanusiaan Puan Siti Fatimah binti Mahmud, Guru Kanan Mata Pelajaran Sains dan Matematik Puan Rohana binti Asy'ari, Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik dan Vokasional Puan Masijah binti Maskop. Baiklah, mari kita mengenali barisan pentadbir. Diterajui oleh Encik Abdul Ghaffar bin Kunci Muhammad, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Engku Hussein, merupakan pengetua yang hebat dan disayangi oleh para pelajar, guru-guru dan seluruh warga sekolah. Penolong Kanan Pentadbiran Puan Saripah binti Samsudin. Bahagian kurikulum, terdapat lebih kurang 15 mata pelajaran untuk menengah rendah. Antaranya Reka Bentuk dan Teknologi RBT, Pendidikan Moral, PJPK, Pendidikan Seni Visual. Mungkin mata pelajaran di sekolah menengah lebih banyak sedikit berbanding dengan sekolah rendah. Puan Asnah binti Syafi'i, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Bidang hal ehwal murid merangkumi antaranya adalah amalan baik. Amalan baik ini sangat dialu-alukan untuk para pelajar melakukannya, seperti membantu guru, membantu rakan, membantu warga sekolah. Manakala amalan yang tidak baik perlu dijauhi, seperti ponteng, bergaduh, menghisap rokok dan sebagainya. Penolong Kanan Co-Curriculum Puan Nur Latifah binti Mat Syarif. Bidang Co-Curriculum merangkumi unit beruniform, kelab dan persatuan, sukan dan permainan. Untuk unit beruniform, kita ada seperti Kadet Sekolah Pertahanan Awam, Kaspa, Bomber, Kadet Polis, Taekwondo, Silat.
Manakala kelab dan persatuan yang di sekolah menengah mungkin lebih sedikit berbanding dengan sekolah rendah. Antaranya kelab seni bumi, seni kebudayaan masyarakat India dan bahasa Tamil, seni citra, seni kebudayaan masyarakat Cina dan bahasa Cina, seni bayu, seni budaya masyarakat Melayu. Persatuan mungkin lebih kurang sama seperti sekolah rendah, cuma ada pertambahan antaranya RBT, PSP, MPV, sukan dan permainan. Okay, mungkin di sekolah menengah ni dia lebih banyak lah seperti rugby. Kita ada sepak takraw, kita ada hoki, kabadi. Okay. Untuk rumah sukan, kita ada 5 rumah sukan. Panglima, Temenggung, Nahoda, Pendahara dan Laksmana. Seterusnya penolong kanan petang, Puan Manisa binti Rahmat yang menerajui pengurusan di sesi petang. Seterusnya infrastruktur, imej daripada satelit SMK Engku Hussein. Okey, lihat ya. Ini daripada atas kawasan sekolah kita. Okay, ada padang sekolah, blok-blok bangunan sekolah, ada blok A, blok B, blok C, blok D dan beberapa blok yang lain. Nanti bila dah naik sekolah boleh lihat. Okey, pejabat sekolah atau bilik pentadbir terletak di blok A. Mungkin dicakap para pelajar dan ibu bapa yang telah datang ke sekolah dan telah pun berurusan dengan pejabat di sekolah. Yang kedua, pusat sumber sekolah. Pusat sumber sekolah terletak di blok B tingkat 2. Jadi nanti bila dah naik sekolah, para pelajar bolehlah berkunjung ke bilik pusat sumber sekolah sama ada untuk meminjam buku ataupun untuk mendapatkan maklumat, mencari rujukan dan sebagainya. Bilik disiplin. Okey, di mana bilik disiplin terletak? Bilik disiplin terletak di blok C tingkat 2. Adakah para pelajar yang pernah pergi ke bilik disiplin? Untuk bertemu guru, untuk bertanya berkaitan tentang mata pelajaran. Kenal tak cikgu-cikgu disiplin di SMK Engku Hussein? Antaranya siapa? Okey, Cikgu Wahid, Cikgu Kartini. Seterusnya bilik bimbingan dan kaunseling. Bilik bimbingan dan kaunseling ni terletak di blok B tingkat 2. Okay, kami mengalu-alukan kehadiran para pelajar untuk datang ke bilik bimbingan dan kaunseling sebab bilik bimbingan dan kaunseling ini ada pelbagai maklumat seperti maklumat berkaitan kerjaya, hala tuju masa hadapan, tentang universiti, kolej, berkaitan tentang kemahiran belajar, berkaitan tentang pengurusan masa, pengurusan stres. Ada banyak maklumat yang boleh pelajar perolehi di bilik bimbingan dan kaunseling. Jadi, bolehlah datang ke bilik bimbingan dan kaunseling sama ada melalui temu janji ataupun boleh datang secara sukarela. Okey, ini adalah dalam bilik bimbingan dan kaunseling. Kita ada bilik individu, ruang tamu dan juga bilik kelompok. Okey, guru bimbingan dan kaunseling dah kenalkan tadi. Okey. Cikgu Zulkifli, ketua di sesi petang. Cikgu Zarina dan saya, Cikgu Siti Kamisa. Seterusnya, bilik seni. Di mana bilik seni terletak? Bilik seni berada di tingkat bawah sahaja blok A. Okey, pelajar menengah atas banyak menjalankan projek-projek melukis, mural, ada yang buat batik dan sebagainya di bilik seni ini.
Okey, bilik ERT. Di mana bilik ERT? Bilik ERT terletak di tingkat 2 blok B. Okey, para pelajar yang belajar nanti bolehlah mengikuti pembelajaran di sini bersama guru. Makmal sains. Kita ada beberapa makmal sains. Ini salah satu daripadanya berada di tingkat bawah di ruang hadapan sahaja di blok B. Bengkel KHB Kemahiran Hidup ni terletak di bahagian atas berhampiran dengan dataran perhimpunan. Hampir juga dengan surau dan juga kantin sekolah. Di sini kena patuhilah peraturan-peraturan yang ditetapkan sebab ada banyak barang-barang ataupun alat-alat seperti yang para pelajar boleh lihat di gambar tersebutlah. Jadi perlu jaga keselamatan ya. Kantin. Suka kantin kan untuk makan dan minum. Kita ada 2 sesi rehat. Sesi waktu rehat. Sesi pertama untuk tingkatan 1 dan peralihan dan sesi kedua adalah untuk tingkatan 2. Sebabnya kita memiliki jumlah pelajar yang ramai, jadi kita buat rehat 2 kali. Waktu rehat nanti akan diberitahu bila ke ada yang dah tahu. Okey, nanti naik sekolah akan diberitahu. Dewan Semusim Gemilang terletak di bahagian belakang, pagar belakang sekolah. Dewan ni digunakan untuk pelbagai program sama ada di program sekolah, juga program peringkat daerah, negeri, kebangsaan. So program-program kita buat di Dewan. Okey, ni contoh program orientasi yang kami sempat buat pada tahun lepas. Jumlah pelajar ramai. So Dewan kita pun agak besar untuk menampung jumlah pelajar yang ramai. Surau. Kita ada 2 surau. Ini surau baru, surau Al-Faizin yang terletak di asrama sekolah. Dan surau lama terletak di kawasan sekolah berhampiran dengan dataran sekolah, dataran perhimpunan. Jadi para pelajar untuk solat Zuhur dan solat Asar di sini kita bahagikan 2 sesi juga untuk tingkatan 1, tingkatan 2. Dia tak boleh sekali harung sebab kita ada pelajar yang ramai ya. Waktu solat nanti akan diberitahu apabila PDPC secara bersemuka telah bermula. Seterusnya, makmal komputer. Di mana makmal komputer? Ada yang dah pernah pergi? Okey, makmal komputer dia berada di berhampiran dengan surau tadi, sebelah surau sahaja. 2 tingkat, jadi pelajar yang mengikuti PDPC RBT akan bersama dengan guru mengikuti pembelajaran di sini mengikut jadual yang ditetapkan. Okey, tandas murid, kita ada beberapa tandas murid di blok-blok yang telah ditetapkan. Nanti bila dah naik sekolah boleh lihat ya. Koperasi sekolah. Rasa-rasanya semua majoriti dah tahu kan koperasi di mana. Sebab mungkin ada para pelajar dan ibu bapa yang telah membeli peralatan sekolah. Okey, koperasi sekolah terletak di blok A, di bawah sahaja. Jadi mudah untuk dilihat. Kedai buku. Cikgu rasa kedai buku pun para pelajar ada yang beli.
Okey, kedai buku ni di blok B bawah, antara blok B dan blok C. Juga mudah untuk dilihat. Okey, kelas di blok A. Ini antaranya kelas di blok A bahagian bawah tu ada beberapa kelas, dan di atas tingkat 2 tu, di atas tu adalah bilik wawasan, ada bilik mesyuarat, dan juga ada kelas untuk menengah atas. Okey, ini taman herba. Sekolah kita pun sekolah hijau, ada banyak taman-taman, ada tumbuh-tumbuhan. Jadinya taman herba ni dia terletak di tengah, berhampiran dengan kedai buku tu, antara blok B dan blok C. Kawasan dataran perhimpunan. Inilah dataran perhimpunan harian, dan juga setiap hari Isnin kita berhimpun. Di sinilah pelajar dikumpulkan. Ini telah diperbesarkan sedikit untuk menampung jumlah pelajar kita yang ramai. Jadinya kalau para pelajar yang sampai ke sekolah boleh tunggu di bahagian bawah tu sebelum masuk ke dalam kelas. Okey, ni tadi cikgu katakan bahagian bawah, jadinya kebanyakan pelajar yang sampai, kita masuk sesi petang 1.10 petang tu dah masuk ke kelas. Jadi dalam pukul 12.30 tu pelajar akan berada di sinilah untuk menunggu masuk kelas dan juga perhimpunan harian sebelum masuk ke kelas. Okey, ini blok B. Sebelahnya tu tapak perhimpunan. Okey, lorong PPDA. Okey, kita ada lorong pendidikan pencegahan dadah ni diurus oleh unit bimbingan dan kaunseling. Okey, dia bermula di blok B sehinggalah ke lorong ni, sehinggalah ke kantin, menghala ke kantin sana. Itu adalah lorong PPDA. Okey, kita ada juga kawasan larangan. Kawasan larangan ni yang pertama tangga blok A. Okey, para pelajar tidak dibenarkan untuk menggunakan tangga di blok A, tapi para pelajar boleh gunakan tangga di blok B untuk ke kelas ataupun berjumpa dengan guru. Okey. Okey, ini panorama daripada atas blok A. Kita ada kolam ikan. Okey, kita ada pencawang komunikasi ni. Dia terletak di berhampiran dengan padang sekolah. Jadi para pelajar tidak dibenarkan untuk berhampir dengan kawasan pencawang komunikasi ni. Boleh membahayakan keselamatan. Kalau bahagian padang tu boleh digunakan, cuma tidak boleh hampir dengan kawasan pencawang komunikasi ini. Okey, kita ada stor simpanan perabot rosak ni juga tidak dibenarkan sama sekali para pelajar untuk hampir di kawasan ini, ya. Okey, asrama. Sekolah Engku Hussein ni ada asrama. Jadinya asrama ni juga kawasan larangan kepada pelajar yang bukan tinggal di asrama. Untuk pelajar yang tinggal di asrama pun, mereka juga tidak dibenarkan naik ke asrama pada waktu belajar. Bila habis waktu belajar, baru boleh balik ke asrama. Okey, tandas guru juga laranganlah, jangan salah termasuk tandas pula, ya. Tandas guru pula. Pelajar gunakan tandas pelajar. Pembimbing rakan sebaya. Okey, pembimbing rakan sebaya PRS di bawah unit bimbingan dan kaunseling. Cikgu pasti ramai juga di sekolah rendah ada jawatan sebagai PRS. Untuk di sekolah menengah,
Kalau sesiapa yang berminat, berkomitmen, rasa ada tanggungjawab yang tinggi untuk menjadi pembimbing rakan sebaya, bolehlah nanti berjumpa dengan kami bila naik sekolah ataupun boleh DM cikgu. Cikgu saya guru penasihat untuk pembimbing rakan sebaya. Anda boleh juga DM cikgu sebab cikgu berada di dalam grup WhatsApp dan Telegram kelas masing-masing. Sebab kita ada sesi permohonan ni, selepas memohon kita akan panggil untuk ada soal jawab, ada juga untuk ujian bertulis dan seterusnya ada temuduga. Bila berjaya temuduga tu kita ada lagi untuk jadi PRS percubaan sebelum menjadi PRS yang sebenarnya. Okey, itu sahaja perkongsian untuk mengenali secara maya kawasan sekolah, para pentadbir. Kita sama-sama berdoa agar COVID-19 ni tak ada lagi di seluruh negara dan kita dapat kembali ke sekolah seperti biasa. Baik, itu sahaja. Sekian, terima kasih.